Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala habibina sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadiyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah, marilah kita semua bertakwa kepada Allah dan berusaha untuk memenuhi maksud takwa itu bersama-sama. Pada sehari dua lagi, kita akan mengingati tarikh kemerdekaan bagi negara ini, 31 Ogos. Apabila kita menyebut tentang kemerdekaan, kita sering akan mengingati zaman penjajahan yang telah berlaku bukan saja di negara kita, tetapi berlaku di dunia Islam keseluruhannya. Umat Islam yang pernah membina tamadun yang cemerlang, daripada Umayyah, Abbasiyah dan beberapa dinasti yang lain, sehinggalah kepada khilafah yang terakhir Uthmaniyah. Walaupun ada kelemahan dan kekurangan bagi setiap pemerintahan itu, tetapi umat Islam merupakan satu empire yang besar yang menguasai timur dan barat dunia ini. Namun hasil daripada kelemahan dan kegagalan kendali yang dilakukan oleh umat Islam itu sendiri, akhirnya satu persatu wilayah-wilayah umat Islam dijajah. Kadangkala sehingga tidak masuk akal negara yang kecil seperti Belanda dapat menjajah kota dan negara yang besar seperti Indonesia. Negara-negara Arab juga satu persatu tombang dan jatuh kepada kuasa-kuasa penjajahan Barat, sedangkan Barat dahulunya hanyalah pengemis kepada ketamadunan Islam yang dibina di Andalus. Kita lihat apa yang berlaku di Libya, apa yang berlaku di Algeria, bagaimana bukan ribuan atau ratusan ribu, bahkan berpuluh ribu umat Islam dibunuh oleh penjajahan Perancis. Apa yang dilakukan oleh penjajah-penjajah ini di dalam wilayah-wilayah Arab, dan apa yang dilakukan juga di wilayah-wilayah lain, kota-kota lain dan negara-negara lain, termasuklah negara-negara di sebelah rantau Asia Tenggara ini. Setelah orang Islam melalui proses yang panjang dan melalui pengorbanan yang begitu banyak, satu demi satu proses decolonization, menghalau ataupun menyah penjajah daripada tanah air orang Islam dapat dilakukan. Selepas daripada itu, wilayah-wilayah ataupun kota-kota dan negara-negara itu diisytiharkan sebagai negara yang merdeka. Penjajah-penjajah mula pulang ke tanah air mereka sendiri. Perancis sudah tidak menduduki Algeria, walaupun meninggalkan sejarah yang begitu hitam. Demikian Libya, demikian Mesir, demikian wilayah-wilayah yang lain. British yang begitu luas mula menyempit empire-nya. Sun never set in the British Empire. Matahari tidak pernah terbenam di dalam empire British yang luas, sehingga mereka menganggap demikianlah luasnya empire mereka. Kuasa British juga menjadi begitu terhad. Dan mereka pulang apabila tuntutan-tuntutan
untuk menghadapi kerajaan-kerajaan penjajahan begitu kuat sehingga tidak dapat lagi dihadapi oleh penjajah. Ada yang menuntut secara kekerasan dan ada yang melalui tekanan politik dan perundingan yang dilakukan oleh umat Islam. Selepas berlaku kemerdekaan, umat Islam mengula mengurus sendiri negara-negara mereka. Alhamdulillah. Namun, kadangkala yang menjadi duka cita kepada kita umat Islam, negara-negara yang diuruskan oleh orang Islam sendiri sepatutnya jauh lebih baik daripada penjajah. Jauh lebih teratur dan maju daripada penjajah. Tetapi ternyata kadangkala kemunduran meliputi ataupun merangkul negara-negara yang ditinggalkan oleh penjajah. Antara sebabnya, dalam kesempatan khutbah kita ini, dua hal. Hal yang pertama ialah kerana kelemahan pemimpin-pemimpin yang menguruskan negara ataupun negeri orang Islam itu sendiri. Jika kita membaca di dalam Al-Quran menyebut inna khaira man istajart al-qawiyul amin. Sebaik-baik orang yang kau ambil bertugas, bekerja, ialah yang kuat, yang berkeupayaan dan yang amanah. Kadangkala tidak berkeupayaan walaupun ada amanah. Kadangkala tidak amanah walaupun ada keupayaan. Dan kadangkala tidak ada kedua-duanya sekali. Dan itulah yang berlaku dalam dunia Islam. Ada pemimpin tidak berkeupayaan. Apa yang dirancang tidak menjadi. Orang lain sudah 1000 langkah melangkah ke hadapan. Masih lagi perancangan di negeri dan negara orang Islam mundur ke belakang. Tidak dapat merealisasikan impian. Hanya dapat mengangkat slogan. Umat Islam tidak dapat bersaing dengan orang lain di pentas kemajuan. Pemimpin yang tidak kuat, tidak berupaya menguasai umat Islam, negeri dan negara orang-orang Islam. Sehingga akhirnya kita lihat jika Omar Abdul Aziz 2 tahun lebih memerintah, membuktikan kemajuan negara sehingga tidak ada orang yang layak menerima zakat. Bertahun-tahun memerintah dan mengurus orang Islam, tidak ada kemajuan yang dapat dilihat oleh umatnya, bahkan untuk dilihat oleh orang lain. Kedua yang lebih mendukacitakan ialah apa yang disebut oleh Allah Azza wa Jalla tidak menjadi kenyataan kepada orang Islam. Allah menyatakan tentang penindasan yang berlaku dalam dunia umat Islam dan terhadap orang Islam. Wala yansurannallaha man yansuruh innallaha laqawiyyul aziz. Alladzina immakkannahum fil ard aqamus salah wa atawuz zakah wa amaru bil ma'ruf wa nahaw 'anil munkar walillahi 'aqibatul umur. Benar-benar Allah akan menolong orang-orang yang menolong agamanya. Sesungguhnya Allah Maha Kuat lagi Maha Bijaksana. Orang-orang yang kami berikan kedudukan menguasai muka bumi, mereka itu mendirikan sembahyang, mengeluarkan zakat, menegakkan yang ma'ruf dan mencegah yang mungkar. Menegakkan yang ma'ruf, yakni menegakkan segala kebaikan, dan mencegah kemungkaran. Kepada Allah lah kembali segala urusan. Negara-negara yang ditakbir oleh orang Islam selepas daripada era penjajahan, kadangkala korupsinya, rasuah dan penyalahgunaan kuasa lebih buruk daripada apa yang dilakukan oleh penjajah. Jika penjajah itu menyedut harta negara-negara yang dijajah, dibawa pulang kepada negaranya tanda kesetiaannya kepada raja dan pemerintahan negara mereka yang asal. Para koruptor menyedut harta rakyat mereka sehingga memiskinkan negara mereka sendiri. Maka juta-juta, ratusan juta, bilion-bilion harta dimakan oleh seseorang, dirinya dan keluarganya. Sehingga negara-negara orang Islam menjadi tidak berkeupayaan untuk melangkah ke hadapan. Dimakan oleh mereka yang kononnya umat sendiri. Dan ini adalah merupakan bala
yang menimpa negara orang Islam sekalipun seringkali kita meraihkan hari kemerdekaan di setiap negara-negara orang Islam. Negara Arab demikian, negara selain Arab demikian. Pemerintah yang corrupted, para koruptor, perasuah yang Nabi menyebut, dalam hadis menyebut, la'ana Rasulullah ar-rashi wal murtashi. Rasulullah melaknat perasuah dan penerima rasuah, pemberi dan penerima rasuah. Itulah yang berlaku dalam dunia umat Islam. Ratusan juta, ratusan ribu, ratusan juta, bahkan bilion harta hilang tidak tahu ke mana, hasil daripada sikap yang tamak terhadap pengurusan negara orang-orang Islam sendiri. Maka ternyata penjajah sudah pergi, yang mewarisi pemerintahan yang sepatutnya setelah dinyahkan penjajah, memajukan umatnya, lebih buruk sikapnya daripada penjajah. Jika mereka yang berada di bawah penjajahan British dapat melihat kesan-kesan peninggalan British walaupun dibuat untuk keagungan pemerintahan mereka, sekurang-kurangnya walaupun rakyat di bawah penjajahan merasai apa yang ditinggalkan oleh British, ternyata mereka yang bukan British, bukan Perancis, bukan Spanish, yang datang, yang berada, yang mengambil kuasa, lebih tamak daripada penjajah-penjajah itu. Yang menjadi duka cita kepada kita umat Islam, dalam keadaan koruptor itu begitu teruk, rasuah itu begitu teruk, berpuluh tahun dalam dunia umat Islam. Umat Islam yang dahulunya menyahkan penjajah, gagal untuk menyahkan perasuah daripada menguasai negara mereka. Bukan saja gagal, bahkan mereka turut bersekongkol dengan pemimpin-pemimpin mereka yang rasuah dan salah guna kuasa dalam negara-negara yang merdeka. Inilah punca menyebabkan umat Islam gagal untuk melangkah ke hadapan lebih baik selepas daripada kemerdekaan. Jika mereka tahu penjajah adalah bangsa yang lain, lalu mereka menghalaunya. Tetapi apabila tiba bangsa mereka sendiri memerintah dengan penuh korupsi, mereka menyokongnya, sedangkan mereka tahu ia merupakan suatu kesalahan. Nabi SAW menyebut, man qatala tahta rayatin imiyah yaghdab li asabatin aw yad'u ila asabatin aw yansur asabatan faqutil faqitlatun jahiliyah, dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim. Sesiapa yang berperang, berjuang di bawah bendera kebutaan, yakni semata-mata kerana taksub tanpa memikirkan alasan yang benar, tanpa mengetahui alasan yang benar, marah kerana sikap fanatik, menyeru kepada sikap yang fanatik, yakni menyokong secara membuta tuli dan berperang secara membuta tuli hanya kerana taksub kepada puak, dia matinya adalah jahiliyah. Dan itulah yang berlaku dalam dunia Islam. Maka di dalam hari kita mengenang kemerdekaan ini, harapan ketika orang-orang yang menyahkan penjajah ialah melaungkan antaranya keluarga Al-Quran, baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur. Negeri yang baik dan Tuhan menyayangi negeri itu. Itulah yang patut kita semua lakukan di dunia umat Islam keseluruhannya daripada timur dan barat. Setelah penjajah dinyahkan, kita juga mesti menyahkan semua para pengurus negara orang Islam yang tidak cekap, bukan saja tidak cekap, bahkan mereka itu tidak amanah di dalam menguruskan tanah air kita. Menjadi tanggungjawab setiap orang Islam apabila mengenang penjajahan dan penyahan penjajahan, bersikap bangkit untuk membetulkan yang salah yang disebut oleh oleh Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang kami berikan kedudukan di atas muka bumi, mendirikan salat, mengeluarkan zakat, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah daripada yang munkar. Allah menyatakan, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada'a 'alan nas. Demikian kami jadikan kamu umat yang menjadi pertengahan supaya kamu menjadi contoh kepada manusia seluruhannya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa dzikril hakim.
Alhamdulillah. Alhamdulillahi wahdah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'd. Faya ayyuhal ikhwatul mu'minun, usikum wa nafsi bitaqwallah wa tazawwadu fa inna khaira zadi taqwa. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah, Nabi SAW datang kepada baginda seorang lelaki dan menyebut, "Ya Rasulullah, ma laqitu min aqrab ladagatni bil bariha." Wahai Rasulullah, aku telah disengat oleh kala jengking semalam. Nabi SAW kata ke dia, "Lau qulta hina amsait, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq." Jika engkau menyebut apabila engkau berpetang ataupun apabila sampai waktu petang, iaitu sebelum malam kau nak tidur, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Aku berlindung dengan kalimah Allah yang sempurna dari segala kejahatan apa yang diciptakan, yang dia ciptakan, yang Allah ciptakan. Nescaya, kata Nabi, lam tadurrak, nescaya ia tidak memberikan mudarat kepadamu. Ini adalah antara sunnah Nabi SAW apabila kita pergi ke satu tempat ataupun pada waktu petang malam, membaca a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Aku berlindung dengan kalimah-kalimah Allah yang sempurna dari kejahatan apa yang diciptakan. Dan ia merupakan kalimat yang mudah tetapi memberikan manfaat yang besar untuk menghalang daripada bahaya-bahaya yang kita tidak jangka, seperti binatang bisa dan kesakitan-kesakitan yang lain. Mudah-mudahan kita dapat mengamalkan sunnah ini, iaitu ringan di mulut kita tetapi berat dengan penuh harapan kita memohon pada Allah, a'udzu bikalimatillahi tammat min syarri ma khalaq. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya berselawat ke atas Nabi. Maka wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu berselawat dan salam ke atas Nabi. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad, kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidun Majid. Allahumma ghafiril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa qadiyal hajat. Ya Allah, ampunilah seluruh kaum muslimin sama ada yang hidup ataupun yang telah mati. Ya Allah, berikanlah petunjuk hidayah serta rahmat-Mu kepada kami sekalian hamba-hamba-Mu dan kepada pemimpin-pemimpin kami, terutama Raja Pemerintah Negeri Perlis, Tuanku Syed Sirajuddin Ibnu Almarhum Tuanku Syed Putra Jamalullail, dan Raja Muda Perlis Tuanku Syed Faizuddin Putra Ibni Tuanku Syed Sirajuddin Jamalullail, serta kaum kerabat baginda, supaya sentiasa beramal dengan kitab-Mu dan sunnah Nabi Muhammad SAW. Dan Engkau lanjutkanlah usia baginda berdua di dalam keadaan selamat, sihat sejahtera, dan semoga dengan kesihatan yang baik yang telah Engkau kurniakan kepada baginda berdua, terlaksananya pemerintahan yang adil lagi diredai oleh-Mu. Ya Rahman, Ya Rahim, kami memohon kepadamu dengan segala kerendahan diri sebagai hamba-Mu. Engkau indahkanlah akhlak kami, Engkau baiki pergaulan antara kami. Engkau peliharalah kami daripada penyakit lemah, malas, berpemikiran dangkal dan buruk budi pekerti. Ya Rahman, Ya Wadud, Engkau baikilah keluarga kami, anak isteri kami, saudara mara kami dan jiran tetangga kami dan seluruh mereka yang kami kasihi. Engkau jadikanlah kami umat yang mempunyai ketinggian akal dan budi, mempunyai minda yang unggul di dalam menguruskan kehidupan dan menjadi teladan yang baik kepada umat yang lain.
Ya Allah, Engkau jauhilah kami daripada bala dan kerosakan. Engkau tambahilah nikmat kepada kami. Engkau berilah kepada kami kebahagiaan dunia dan akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun.